Muslim. Right. Dan pada hari ini, pada hari ini saya nak bercerita pasal satu tokoh yang pada saya betul-betul memberi inspirasi, memberi inspirasi kepada saya lah, memberi inspirasi kepada saya, yang betul-betul saya boleh cakap dia berjaya dalam karier dia lah, dalam karier dia, iaitu karier politik. So hari ini saya nak bercerita pasal seorang ahli politik, yang kalau kita tengok dia dilahirkan pada tahun 18 Julai 1918. Dia dah tak ada pun kat dunia ni, dia dah meninggal. Dia meninggal pada tahun 2013 hari tu. Alright. So nama dia ialah kalau nama diberikan ketika lahir tu, nama dia ialah Rolih Lahla. Rolih Lahla. Macam itulah nama dia. Itu adalah nama Afrika dia, sebab tokoh ni adalah tokoh orang Afrika. Dan nama family dia ialah nama Mandela. So saya rasa you all dah tahu lah siapa nama dia. Tokoh yang saya nak cerita ni ialah Nelson Mandela, yang dilahirkan pada 18 Julai 1918. Dan dia meninggal dunia pada 5 Disember 2013 sebenarnya. Saya rasa semua orang pun kenal dia. Semua orang, at least kalau tak kenal pun, semua orang tahulah nama ni. Tak ada siapa yang tak tahu lah nama Nelson Mandela. Di mana dia dilahirkan dalam keluarga biasa je, tapi tak adalah, bukanlah keluarga yang terlalu miskin tu, tak adalah kan. Tapi keluarga biasa, saya rasa sama lebih kurang macam kita lah, keluarga biasa, tak adalah kaya dan tak adalah miskin sangat. Alright. So dia dilahirkan dekat salah satu kota lah dekat Afrika tu, nama dia Vepo, nama dia Vepo. Right. So kalau kita tengok pada pendidikan awal dia dihantar ke belajar di gereja. Belajar di gereja. Saya tak sure sebenarnya dia ni Kristian ke apa, sebab tak ada dinyatakan pun. Tapi dia belajar di gereja, dan pada ketika itulah ada salah satu father kat situ lah. Bukan father, sister kat situ. Padri yang mengajar dia, salah seorang yang mengajar dia, tanya nama dia siapa kan. Nama dia siapa, dan dia cakap lah nama dia Rolih Lahla ni lah. Nama Afrika dia kan. Tapi dan nama family dia Mandela. So tu nama dia. So dia punya sister tu cakap, kalau you nak membesar dengan sempurna masa tu, you kena ada nama Kristian. Kena ada nama Kristian. So sister tu yang bagi nama Kristian tu, iaitu nama Nelson. Nama Nelson, dan dia bersetuju dengan nama tu dan pakai nama tu sampai mati lah. So nama dia Nelson Mandela. Ataupun nama penuh dia Nelson Rolih Lahla Mandela. Alright. So dia ni orang yang biasa je. Lepas tu masa dia budak-budak tu, bapak dia mati. Bapak dia mati, so dia dengan mak dia saja, dan mak dia menghantar dia ke salah satu tempat asuhan lah. Tempat asuhan yang kalau kita tengok nama tempat asuhan ni ialah nama Tembuland. Tembuland ni kalau nak ikutkan, itulah saya nak cakap, Mandela ni bukanlah daripada keluarga yang terlalu miskin sangat. Dia biasa-biasa. Dia biasa-biasa. Dia mampulah pergi hantar dekat tempat yang agak bagus lah dia punya pendidikan dia, di Tembuland. Dan orang yang menjaga dia dekat situ bernama Tembu. Bernama Tembu. Ini yang menjaga dia, dan inilah orang yang mendidik dia sebenarnya. Inilah yang orang yang mendidik dia sehinggalah dia habis sekolah. Sehingga dia habis sekolah, kalau kita tengok dekat sini. So tak ada special pasal dia masa budak-budak. Tak ada special pun, cuma dia belajar macam biasa, sama macam kita. Belajar sampai habis, mungkin sampai macam kita kat Malaysia ni, sampai habis SPM. Lepas tu masuk universiti. Masuk universiti. Bila masuk universiti, dia start kenal dengan ramai orang. So ramai lah
kalau kita tengok dekat sini Oliver Tambo ni antara kawan-kawan baik dia yang dia kenal tu, dan dia pada masa tu Afrika ni dia ada satu apartheid tau. Apartheid ni kalau kita tengok ialah penyisihan kaum. Penyisihan kaum. So kaum hitam ni, kulit hitam ni memang dipinggirkan, memang disisihkan. Walaupun di Afrika, tapi di Afrika Selatan yang conquer dekat sana ialah orang kulit putih. Orang kulit putih. So orang kulit hitam ni memang disisihkan habis-habisan. Memang teruk lah. Kalau nak bagi contoh dekat Malaysia ni pun tak ada. Nak bagi contoh dekat Malaysia pun tak ada. Dia memang disisihkan habis-habisan. Tak boleh belajar dengan bagus, tak boleh benda lah, macam-macam lah. Kerja kerajaan tak boleh. Dia antara dia macam tu. So mungkin lah ada antara kita yang pelik dengar benda ni, sebab ni benua Afrika dipenuhi oleh kulit hitam kan sebenarnya kan. Tapi di Afrika Selatan dia berbeza. Ya betul di negara lain dekat Afrika tu betul dipenuhi oleh orang-orang kulit hitam. Tapi di Afrika Selatan dia berbeza. Sebab sampai sekarang pun kalau kita tahu Afrika Selatan ni banyak orang yang kulit putih. Banyak orang yang kulit putih. So Nelson Mandela ni adalah salah seorang yang anti-apartheid ni. Dia anti-apartheid lah. Of course lah sebab dia pun kulit hitam. Dia nak membebaskan orang-orang kulit hitam ni lah. Supaya diberikan level yang sama macam orang kulit putih. Right, so macam-macam dia buat lah. Dia macam gerakan pelajar lah. Gerakan pelajar, pelajar-pelajar universiti. Dia buat piket, dia buat penentangan, dia tulis surat dan macam-macam yang dia buat. Dan pada satu hari sampai satu kemuncak dia, kalau kita tengok kat sini, dia buat satu piket mogok pelajar, satu Afrika Selatan punya pelajar buat mogok selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari berturut-turut, dan dia yang lead benda ni masa tu. Dia yang lead masa ni lah. So at this time kalau kita tengok dia punya ketokohan tu dah start lah. Dah start dah masa tu. Dan dia lead satu mogok paling besar yang pernah ada dekat dunia ni sebenarnya pada masa tu. Tapi ni berlaku pada tahun 1962. Alright. Pada 1962 dia dah lead satu mogok selama 3 hari. Dan disebabkan itu juga dia terima akibat lah pula selepas tu. Dia diberhentikan daripada belajar. Dia dibuang daripada belajar lah maksudnya. Nelson Mandela ni masa tu tak habis belajar. Tapi nak jadikan cerita, selepas itu dia sambung lah, dia belajar dekat tempat lain macam mana apa semua. Dan dia adalah seorang yang dia grad jugalah. Tapi grad yang biasa-biasa, bukannya macam ahli politician dekat Malaysia ni. Kebanyakannya kalau yang pangkat-pangkat tinggi tu grad memang gempak punya inilah kan. Lagi kalau kita tengok macam Dr. Mahathir, even Anwar Ibrahim, kita tengok Muhyiddin, semua pelajaran dia orang memang bagus-bagus kan. Tapi Nelson Mandela ni dia biasa-biasa saja. Dan selepas habis daripada belajar tu, dia tak berhenti, dia terus memperjuangkan anti-apartheid ni. Untuk habiskan penyisihan kulit putih terhadap kulit hitam ni. Dia terus buat. Sampai pada satu masa dia tubuhkan satu parti. Dia macam pada mulanya dia macam dia buat satu gerakan je lah. Pada satu gerakan satu kumpulan biasa je, tapi akhirnya menjadi parti politik. Tapi pada tahun 60-an masa tu, parti politik tu telah diharamkan. Telah diharamkan. Dan pada masa ini buat pertama kalinya semua orang-orang besar dalam politik tu termasuk Nelson Mandela ditangkap dan dipenjarakan. So kalau kita tahu cerita Nelson Mandela, hidup dia penuh dengan
duduk di penjara. Okey, duduk di penjara. So ini adalah kali pertama dia masuk ke dalam penjara disebabkan pengharaman parti politik yang dia tubuhkan pada masa tu. Okey, so dekat dalam penjara dia memang tak dapat layanan yang bagus lah. Dia bukan macam Anwar masuk penjara ke, dia bukan macam Najib masuk penjara ke, kan? Okey, dia duduk dekat dalam level yang paling teruk sebab dia kulit hitam. Okay, sebab dia kulit hitam. So dia duduk yang first time round tu tak lama, 5 tahun je lebih kurang dia masuk penjara, dan dia memang betul-betul diseksa dekat dalam penjara lah. Tapi selepas itu dia keluar, tapi pada ketika itu pihak government dia memang nak dia memang nak masa Mandela keluar tu dia orang akan tangkap balik semula. Dia orang punya plan. Dan dia orang akan buat tuduhan yang beza pula lah, yang lain pula lah. Okay? Dia memang nak buat macam tu dia punya plan. Tapi selepas Mandela keluar tu setahun, Mandela survive, tak ditangkap, dia jadi orang buruan lah. Orang buruan, dia tak ditangkap dan akhirnya dia dapat lari ke Algeria. Dia dapat lari ke Algeria, dan di Algeria apa yang dibuat? Apa yang dibuat dekat Algeria? Dia masuk latihan ketenteraan. Dia masuk satu latihan ketenteraan dekat Algeria, dan dia habiskan masa lebih kurang dalam 4 ke 5 tahun macam tu, lebih kurang lah. So selepas itu dia dapat jadi macam dia dapat satu sistem latihan ketenteraan. Maksudnya dia ada sifat ketokohan lah dekat dalam diri dia. Dan selepas itu dia balik. Selepas itu dia balik ke Afrika Selatan. Dia masih diburu lagi sebenarnya, tapi dia balik, dan kalau ingat kawan dia tadi Tambor tu, dia berjumpa dengan kawan dia dan dia terus buka satu lawyer firm. Dia terus balik dan dia buka satu lawyer firm ni adalah untuk menuntut hak-hak orang kulit hitam lah, nak bantu orang kulit hitam lah, jadi lawyer kepada negro ni semua. Dan dia nak kata free tu tak lah, tapi dia charge dengan harga yang murah lah. Tapi masa tu pihak government masih tak puas hati dengan Mandela ni. Masih tak puas hati, masih ingin menangkap dia, tapi dia tak dapat ditangkap. Right? Tapi akhirnya nak jadi cerita macam mana dia lari sekalipun, apa pun, akhirnya dia ditangkap juga. Dia ditangkap dengan cara yang agak mudah sebenarnya. Dia ditahan di satu roadblock, roadblock dekat Afrika masa tu. Tahun 60-an juga, masih lagi tahun hujung-hujung 60-an. Dia ditahan di satu roadblock, dan dia ditangkap dan dia dimasukkan ke penjara lah. Dia dimasukkan ke penjara buat kali kedua dengan tuduhan keluar negara tanpa kebenaran. Masa tu dia pergi Algeria kan, yang dia pergi Algeria tu tanpa kebenaran. Itu alasan dia pada masa tu. Padahal daripada sebelum tu pun mereka masih mencari Mandela ni macam mana cara sekalipun. So kali kedua ni dia masuk penjara, total tahun dia dengan hanya kesalahan keluar negara tanpa kebenaran ni, dia dipenjarakan total selama 27 tahun. Asalnya dia sekejap je, tapi extend. Dan akhirnya dipenjarakan selama 27 tahun. Right? Disebabkan pihak government tak berpuas hati dengan dia, sebab dia dekat dalam penjara pun dia masih boleh influence orang-orang dekat dalam penjara tu untuk mengikut dia. So pada masa tu dekat dalam penjara ni dia jadi pusat pengembangan ilmu. Dia cerita macam tu lah. Pusat perkembangan ilmu, semua orang ada ilmu dan semua orang sokong Mandela. Alright? Dan orang-orang yang dah keluar daripada penjara ni, yang dah bebas lah, maksudnya ada yang dah bebas kan, seorang, dua, satu persatu akan bebas lah. Tapi Mandela tak bebas-bebas, dia di-extend. Dan dia duduk dekat tempat yang paling teruk sekali dekat dalam penjara tu lah. Tapi orang-orang yang keluar ni adalah orang-orang yang dah didoktrinkan oleh Mandela
supaya menyokong dia. Okay, supaya menyokong dia, dan diorang ni berada di luar. Okay, diorang ni berada dekat luar. So kalau kita tengok dekat situ, pada masa tu lah, orang-orang yang banduan-banduan yang dah keluar ni, okay, dia fight dengan government untuk bebaskan ahli-ahli politik yang ditangkap ni lah. Salah seorang dia Mandela lah, terutamanya lah untuk Mandela, sebab diorang memang nak keluarkan Mandela je, sebab diorang nak buat satu perubahan masa tu. Okay, so ditekan. Okay, pada satu hari pada tahun 1990. Okay, tahun 1990 dah. Okay, masa ni kita semua dah ada dah tahun 90 ni. Macam saya pun dah start sekolah dah tahun 1990. Okay, Mandela dibebaskan dengan desakan daripada bekas-bekas banduan ni lah. Okay, dan Mandela dibebaskan dengan berserta sekali dengan parti politik dia yang mula-mula diharamkan tu, okay, dihalalkan balik. Okay, parti politik tu yang dulu tu yang dia tubuhkan tu diharamkan dah tak ada dah, tapi benda tu boleh dihalalkan balik dan parti politik tu boleh bergerak aktif. Okay, boleh bergerak aktif, dan Mandela terus join the politician, masuk dekat situlah. Okay, dan pada tahun 90 lepas dia keluar tu, tahun 90 tu, right, kalau kita tengok, dia ada tulis surat. Okay, dia ada tulis surat dekat Perdana Menteri masa tu. Kalau nak tahu nama, ada nama dia lah, De Klerk lah. Okay, De Klerk, orang kulit putih masa tu. Okay, dia ada tulis surat. Okay, dia ada tulis surat untuk menghapuskan apartheid ni. Okay, masa tu tahun 90 masih lagi ada penyisihan etnik kaum putih dan kaum hitam. Di tahun 90, just imagine Malaysia masa tu Malaysia dah okey lah. Kalau kita tengok, Malaysia baru habis daripada komunis tahun 90. Okay, baru habis daripada komunis. Kalau kita tengok last komunis dekat Malaysia tahun 88. Okay, dan tapi di Afrika Selatan dia masih ada lagi penyisihan kaum ni, apartheid ni, dan dia tulis surat kepada Perdana Menteri tu untuk hapuskan apartheid tu dan memberi hak yang sama rata lah kepada orang kulit hitam. Okay? Dan Mandela ni mendapat sokongan daripada satu dunia sebenarnya, termasuk Malaysia sendiri. Masa tu kita punya PM Tun Mahathir Mohamad lah. Okay, Tun Mahathir masa tu menyokong Nelson Mandela sepenuhnya. Dan untuk pengetahuan you all semua, pada tahun 90 juga, okay, tahun 90 masa dia keluar penjara tu, dia cari sokongan apa semua, dan dia pernah datang ke Malaysia. Nelson Mandela ni pernah datang ke Malaysia dan dia diberi layanan VVIP oleh kerajaan Malaysia masa tu lah, Tuan Mahathir. Okay, dan bagi membincangkan mengenai apartheid ni. Dan Malaysia adalah salah satu negara yang memang bagi sokongan untuk hapuskan apartheid ni. Okay, so kalau kita tengok, kalau kita nak relatekan macam sekarang ni, macam Malaysia menyatakan sokongan kepada Palestin lah, lebih kurang macam tu, dan banyak negara juga yang menyatakan sokongan pada Palestin. Kita boleh anggap macam tu. Dan pada masa tu semua satu dunia memang dia menyokong Nelson Mandela. Sebab kalau you tengok apartheid ni, dia memang very kejam lah terhadap negro-negro ni semua. Disebabkan dia boleh buat apa sahaja dekat orang kulit hitam. Dia boleh buat apa saja, dia boleh bunuh, dia boleh rogol, dia boleh apa sahaja yang dia nak buat. Okay, tu penyisihan kaum lah, penyisihan etnik tu. Okay, dan pada satu hari Perdana Menteri tu masa tu yang De Klerk ni kan, okay, dia tak mampu lagi nak menerima daripada satu dunia dah mendesak dia tak boleh nak terima desakan tu lagi. Okay, dan akhirnya dia memutuskan pada tahun 1993 apartheid ni dah dihapuskan. Okay, dah dihapuskan, dan golongan kulit hitam ataupun negro di Afrika Selatan mendapat hak yang sama rata dengan orang kaum putih, kulit putih dekat Afrika Selatan. Okay, dan selepas itu adalah kenaikan orang kulit hitam lah. Dan
seterusnya pada tahun 94 Afrika Selatan buat pilihan raya, buat pilihan raya, dan de Klerk ni dijatuhkanlah, digulingkan dengan begitu teruknya pada masa itu oleh Nelson Mandela lah. Nelson Mandela menang pilihan raya tu, dan pada 94 tu, pada 94 tu dia menjadi Perdana Menteri kepada negara Afrika Selatan. Tapi sebelum tu pada tahun 93 juga sebenarnya Mandela ni masa apartheid itu dihapuskan, dia dah buat perdamaian dengan de Klerk ni, dengan presiden sebelum ni, dan itu daripada situlah Mandela dan de Klerk mendapat anugerah Nobel, anugerah Nobel Award, di mana daripada kategori perdamaian. Mereka berdamai lah kononnya kan, mereka berdamai. Pada tahun 93 tu dah dapat Nobel Award, dan pada selepas itu buat pilihan raya, Mandela mengalahkan de Klerk ni, dan Mandela naik sebagai Perdana Menteri Afrika Selatan. So Nobel Award yang dapat pada tahun 1993 ni adalah Nobel Award yang sangat-sangat popular di dunia. Dan yang dapat oleh Mandela. Dia dua-dua dapat sebenarnya, Mandela dapat, de Klerk pun dapat. Dua-dua pun dapat. So ini adalah anugerah Nobel yang paling popular sekali, dan Mandela adalah salah seorang penerima anugerah Nobel di dunia. Tak ramai orang yang dapat anugerah ni. Disebabkan itulah Mandela ni kepimpinan dia terlalu betul-betul popular, terlalu popular. Dan dia salah satu kisah popular lagi pasal Mandela ni ialah daripada penjara menjadi presiden. Daripada penjara menjadi presiden, menjadi Perdana Menteri. Dan ini juga adalah salah satu kisah yang betul-betul popular dekat dunia, sebab you mungkin rasa dia masuk penjara macam Anwar, macam Najib, yang dapatkan dia boleh dapatkan satu layanan yang tak berapa teruk lah di penjara kan. Penjara juga kan, tapi tak dapatlah layanan yang terlalu teruk. Tapi Mandela ni dia layanan dia tersangat dan teramatlah teruk. Teramatlah teruk, dan dia dapat keluar, dia menang di hati rakyat dia, dan dia dapat Nobel Award, dan selepas tu dia jadi Perdana Menteri. Tapi apa yang saya lupa nak share ialah di dalam penjara tu, ketika dia dalam penjara tu, ada 3 kali pihak government dia, 3 kali pihak government dia cuba tawarkan Mandela ni untuk keluar daripada penjara, boleh keluar lah, boleh bebas, dengan bersyarat. Dengan syarat-syarat ni ialah dia tak payah perjuangkan pasal apartheid ni, lepas tu dia akan dapat jawatan. Itu sekali. Lepas tu kali kedua samalah, dapatkan jawatan, dan dia kekalkan sokongan kepada government pada ketika itu. 3 kali dia dapat offer untuk dibebaskan, tapi ketiga-tiga kali ni dia menolak. Dia menolak untuk dibebaskan sebab dia masih kekal dengan perjuangan dia, dan dia masih nak berjuang dengan apa yang diperjuangkan. Right? So itu yang berlaku berlarutan tu pada tahun 90 tu. Perdana Menteri dah tak dapat nak tahan desakan, dia keluarkan juga Mandela, bebaskan Mandela dan semua ahli politik dalam tahanan, halalkan balik parti politik tu. Lepas tu tahun 93 dia terpaksa untuk hapuskan apartheid ni. Dia hapuskan, dan pada tahun 94 dia buat pilihan raya, tewas, dan Mandela jadi Perdana Menteri, dan Mandela menjadi Perdana Menteri sehingga tahun 1999, dalam masa 5 tahun, satu penggal saja. Mandela dah janji dengan diri dia. Ini satu lagi benda hebat yang Mandela buat lah, yang popular dekat dunia ni. Mandela dah janji dengan diri dia, dia hanya nak jadi Perdana Menteri untuk satu penggal sahaja. Untuk satu penggal. Selepas itu parti dia masih menang. Parti dia menang lagi, tapi dia dah janji dia nak jadi Perdana Menteri untuk satu penggal sahaja, dan selepas itu orang lain jadi Perdana Menteri ya. Dan Mandela adalah orang kulit hitam pertama menjadi Perdana Menteri di Afrika Selatan. So mungkin kita
tak dapat nak bayangkan benua Afrika, tapi tahun 1994 itulah baru orang pertama kulit hitam jadi Perdana Menteri. Sebelum tu semuanya kulit putih. Okay? Sebelum tu semuanya kulit putih yang dijajah oleh Commonwealth lah. Ada orang ni Commonwealth dijajah oleh UK lah. Okay? Dijajah oleh British. Alright. Dan disebabkan itu benda ni semua apartheid ni totally habis pada tahun 1993. So ini adalah satu cerita yang sangat-sangat hebat, tokoh yang sangat hebat sebenarnya. Dia menentang apa yang diperjuangkan, okay? Dan yang paling penting pengajaran yang kita boleh ambil ialah dia still fokus dengan apa yang dia perjuangkan. Walaupun dia ditawarkan keluar penjara, dia dah 27 tahun duduk dalam lockup, total out 27 tahun. So mungkin tahun ke-20, tahun ke-23 macam tu, dia di offer untuk keluar, okay, tapi kena terima syarat-syarat sekian. Okay. Tapi dia tetap fokus dengan perjuangan dia tak kisah kena duduk kat penjara ke, apa yang orang cakap ke, apa yang orang tentang ke, okay. Dia tetap nak pertahankan apa yang dia nak buat. Okay, dan dia betul-betul fokus, dia betul-betul buat kerja daripada dalam penjara. Okay, dalam penjara dia pengaruhkan orang-orang yang dalam penjara tu untuk menyokong dia, dan orang-orang dalam penjara tu yang dah bebas terus buat gerakan untuk membebaskan Mandela pada ketika itu. You just imagine betapa hebatnya dia dekat dalam penjara tu. Okay. Dan selepas itu dia keluar, okay, dapat sokongan satu dunia, termasuk Malaysia sendiri pun menyokong beliau pada masa itu, pada tahun 1990 tu, masa dia keluar tu sampai 1994. Okay. Dan dia adalah banduan pertama yang menerima anugerah Nobel. Okay. Dia adalah banduan pertama menerima anugerah Nobel, anugerah yang memang sukarlah untuk nak dapat, dan dia menjadi Perdana Menteri untuk satu peringkat. Okay. So apa yang kita boleh ambil tauladan daripada sikap Mandela ni ialah dia betul-betul fokus dengan apa yang dia buat. Dia dah decide apa dia nak buat. Okay, dia dah decide apa dia nak buat. Dia buat, dan dia buat benda ni daripada dia dekat dalam universiti lagi. Okay, dia dibuang daripada universiti ke, dia ditangkap ke, dia jadi buruan ke, apa sekalipun, okay, dia tetap fokus dengan apa yang dia nak, sebab dia nak kaum dia, etnik kulit hitam, negro-negro di Afrika ni bebas. Okay, bebas. Itu yang paling penting. Dan akhirnya pada 1993 tu, orang-orang kulit hitam ni bebas. Okay. Orang kulit hitam ni masa tu di tempat dia, itu tempat dia. Okay. Dia dijajah di tempat dia sendiri. Okay. Tapi akhirnya bebas. Okay. Bebas, dan kemudian jadi Perdana Menteri, berjaya. Okay. Dia membawa Afrika Selatan ke salah satu level sikit lepas tu, dan selepas tu disambung sampai sekarang. Okay. Sampai sekarang Afrika Selatan adalah salah satu negara yang maju juga dekat dunia ni, dan yang paling maju dekat benua Afrika lah. Okay. Yang paling maju dekat benua Afrika. So apa yang kita boleh ambil ialah fokus tu. Okay. Kita dah decide, okay, kita dah decide apa yang kita nak buat. Kita perlu terus fokus. Apa keadaan sekalipun, kita distract ke, kita tiba-tiba kita rasa kita fail ke, kita dikenakan apa-apa sahaja pun, okay, kan? Contohnya kalau dekat dalam kita punya industri ni ada kes kanser ke, kena ROP ke, kita dikena ejen kita hilang ke, apa ke semua, kan. Itu semua bukan jadi masalah dekat kita, tapi kita kena terus fokus. Okay? Kita terus fokus dengan apa yang kita nak buat. Okay? Dengan apa yang kita nak buat, dengan kita dah decide, dan benda ni dia akan membawa kejayaan kepada kita dan keluarga kita. Dia akan membela kita dan keluarga kita, dan dia akan memberi kekayaan kepada kita dan keluarga kita. Okay? Dan macam mana Mandela dia boleh tolak tepi semua perkara yang lain. Okay? Dan dia fokus pada satu benda yang dia patut buat. Sama juga, okay, kita dekat sini kita perlu fokus. Kita tolak tepi apa sahaja masalah yang ada, yang mendatang.
tertolak tepi dan akhirnya kita boleh buat something yang betul-betul bagus dan akhirnya kita tetap akan berjaya. Kalau kita betul-betul fokus. Kalau kita tak boleh nak fokus, kalau kita tak boleh tahan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, akhirnya kita akan terkeluar daripada industri ini. Okay? Dan sekarang ni adalah masa untuk betul-betul kita fokus. Okay? Masa untuk kita betul-betul fokus dan kita boleh jadikan Mandela ni sebagai salah satu cara kita, idola kita untuk macam mana kita nak terus fokus. Terus fokus. Apa pun, sehingga kan 27 tahun duduk dalam penjara disebabkan apa benda yang dia nak buat tu, dia tetap fokus. Okay? Dia tetap fokus 27 tahun, satu tempoh yang lama, yang terlalu lama duduk dekat dalam penjara. Okay? So, walaupun dia disogok dengan kebebasan tapi perlukan buat sesuatu apa semua yang tidak dalam fokus dia, apa yang dia tak nak benda tu, tapi dia tetap terus berjuang. So kita dekat dalam industri ni, kita kena terus berjuang, jangan kira apa sepatutnya apa yang ada di kiri, kanan, di depan dan di belakang kita kena terus berjuang. Kita dah decide kita nak buat benda ni betul-betul, so kita kena buat betul-betul dan kita kena berjaya dekat dalam industri ni. Okay? 1 orang reject bukan jadi masalah, 5 orang reject bukan jadi masalah, 15 orang reject sekalipun bukan jadi masalah. Kita perlu terus fokus untuk kita buat apa yang sepatutnya kita buat, sebab kejayaan memang akan menanti orang yang betul-betul fokus dan tak lari daripada fokus tu. Okay? So itu yang saya nak share pada hari ini. Dan akhirnya Mandela pada tahun 2013 dia meninggal, dia mati lah. Pada tu dia mati disebabkan sakit paru-paru. Dia sakit paru-paru. Dia dah lama sakit lah, dalam 2-3 tahun sebelum tu dia dah sakit sakit paru-paru dan akhirnya dia mati lah. Dia mati, dia meninggal dunia di rumah dia. Okay, di rumah dia di Johannesburg di Afrika Selatan. Okay, so dan sekarang ni kalau kita tengok baru-baru ni viral anak Nelson Mandela, saya lupa nama dia, anak lelaki Nelson Mandela, memang gila-gila buat kempen untuk perangi Israel. Ni sekarang ni yang tengah perang ni kan, baru-baru ni. Okay, anak Nelson Mandela dia ada buat satu video memang menyatakan sokongan terhadap Palestin lah. Dia menyatakan sokongan terhadap Palestin dan dia memang gila-gila melawan Israel lah. So kita tak sure anak dia serius dekat dalam politik ataupun tak, tu saya tak sure. Saya pun tak cari data tu lah, benda semua. Okay, tapi memang ada viral video anak dia. Okay, so kita tak tahulah macam mana kesudahan dia, tapi itulah kesudahan Mandela. 2013 dia meninggal dunia dan dia mendapat masa tu dia upacara pengumuman dia tu mendapat taraf VVIP lah. Okay, kalau macam kita kat sini sama macam kalau Agong ataupun Sultan mati lah, macam tu lah. Alright, so itulah yang saya nak share hari ini, sedikit sebanyak kisah satu tokoh yang hebat. Pada saya memang hebat. Kalau you rasa tak hebat, you kena berfikir balik, cuba letak diri dalam keadaan dekat dalam diri dia, apa yang dia nak, apa yang dia perjuangkan. Kena buang daripada universiti, dan berbagai-bagai, kena nak larikan diri sampai kena pergi Algeria, buat latihan ketenteraan di sana. Alright, dan akhirnya ditangkap juga, dan ditangkap dekat Roblox. So saya tak sure lah macam mana keadaan Roblox tu. Saya rasa mungkin dia cuba lari ke apa, itu kita tak tahulah macam mana. So itu keadaan dia, tapi dia tetap fokus. Dia tetap fokus, dan saya nak you all semua yang ada hari ni, pagi ni, yang mendengar apa yang saya share pagi ni, untuk terus fokus. Untuk terus fokus dengan apa yang kita buat. Kita perlu buat sales, kita perlu menyedarkan ramai orang, kita perlu bercerita dengan ramai lagi orang kelebihan takaful. Dan kita juga perlu cerita dengan ramai lagi orang berkenaan dengan karier kita ni.
fikir macam mana kejayaan kita ni, kita jangan putus asa, kita kena terus buat. Okay? Kita kena terus buat dan terus buat. Alright, so memandangkan kita punya tahun yang dah tak lama, yang dah nak habis ni, minggu ni pun kita akan habis kita punya bulan November. Okay, bulan November Star Convention habis, Summit Convention habis pada hari Khamis ni. Okay, 30 hari bulan. Okay, pada hari Khamis ni dah tak ada dah kita nak fight untuk Star Convention lagi bermula hari Jumaat. Okay, so kita kena tengok balik dekat diri kita, apa yang kita buat sebenarnya. Okay, apa yang kita buat. Kalau kita tak fight langsung untuk 4 hari ni, sebenarnya apa yang kita buat? Right? Apa yang kita buat selama setahun ni? Apa yang kita buat selama bulan November ni? Bulan November ni, apa kita tengok balik? Berapa ramai lagi yang tak ada kes? Okay? Berapa ramai lagi yang tak ada kes? Cuba kita tengok apa yang kita buat. Okay? Apa yang sebenarnya yang kita buat? Apa yang sebenarnya yang kita cuba buktikan dekat dalam hidup kita ni? Okay? Apa yang kita nak jadi dekat dalam hidup ni? Hidup kita ni singkat, kita tak tahu berapa lama kita hidup. Okay? Kalau kita ikut umur Nabi 63 tahun, okay, kita boleh anggap tu average dia. Okay? So average 63 tahun kita hidup, okay, mungkin lebih dari 63, mungkin kurang daripada 63 tahun. Tapi apa yang kita cuba buat dalam hidup kita? Okay? Adakah kita menjadi salah seorang ataupun satu orang yang sangat bagus dekat dalam dunia ini, ataupun kita menjadi seorang yang gagal dekat dalam dunia ini? Okay? Itu yang perlu kita tengok sekarang ni. Okay? Sebab 4 hari terakhir untuk kejar Star Convention, kita tak ada seorang pun yang kejar Star Convention. Okay? Tak ada seorang pun yang kejar Star Convention. Tak ada, apatah lagi nak kata Summit Convention. Okay? So you kena tengok balik lah. You all semua kena tengok balik apa yang you buat sebenarnya tahun ni. Okay? Apa yang you buat. Padahal semua orang ada pengalaman untuk kejar Star Convention. Hampir semua orang yang ada dekat dalam ni pernah qualified Star Convention. Alright. So Star Convention ni bukannya satu benda yang betul-betul pelik sangat pun kalau kita achieve. Okay. Tapi sekarang ni tak ada seorang pun yang betul-betul fight untuk 4 hari ni. So apa yang kita dah buat selama setahun ni? Okay. Apa yang kita dah buat? Cuba berfikir balik, apa yang kita buat, betul tak apa yang kita buat? Okay. Adakah kita betul-betul dah buat apa yang kita janji kita nak buat? Alright. So saya harap kita perlu berfikir sesuatu lah. Okay. Tapi kalau kita tak kejar Star Convention sekalipun, kita still kena kejar kita punya target monthly. Okay. Apa yang kita nak buat, berapa banyak duit yang kita nak, okay, berapa income yang kita nak, okay, berapa harga kereta, berapa harga rumah. Okay, bukannya kalau kita tak kejar Star Convention, benda tu tak perlu dibayar. Benda tu tetap kena bayar macam biasa. Okay, so saya nak cakap lagi sekali lah, saya nak tanya, apa yang kita dah buat November ni? Okay, apa yang kita dah buat November ni? November ni sepatutnya jadi bulan yang sangat banyak sale. Tapi kita tak ada sales. Okay, kita tak ada sales. You boleh imagine tak? Okay, tak ada sales. Tapi kita banyak negatif lagi ada bulan ni. Tak banyak lah, tapi ada negatif. Okay, ada negatif. So, sebenarnya apa yang kita buat? Alright. Apa yang kita buat, apa yang you all semua buat. Okay, sampaikan kita terpaksa mencari alternatif lain untuk mencari duit sementara. Kan? Sementara kita nak survive apa semua. So, cuba kita fikir. Okay? Cuba kita fikir apa yang kita buat tahun ni dan apa yang kita buat pada bulan November. Sepatutnya kita all out untuk cari kes. Walaupun kita tak boleh nak settle Star Convention, walaupun Star Convention tu mustahil untuk kita achieve. Okay? Tapi kita still kena teruskan kehidupan. Kita still kena teruskan kehidupan kita. Tahun depan kita still nak berniaga lagi. Bukannya katakan tahun ni tak settle Star Convention, kita kena berhenti kerja. Bukan. Star Convention tu bukan emosi kita. Okay? Tapi kita tetap kena teruskan untuk buat bisnes kita. Tahun depan kita tetap kena berniaga. Tahun depan kita tetap kena. Tapi kalau sekarang ni kita stop, sekarang ni kita buat kerja dengan slow, okay, benda ni dia akan jadi masalah membawa kepada tahun hadapan.
Dia akan jadi masalah membawa kepada tahun hadapan. Kita dah tengok apa yang kita buat tahun lepas, dia jadi masalah untuk tahun ni. Okay? Tapi kalau kita still tak nak berubah lagi, okay, kalau kita still tak nak berubah, kita akan teruskan masalah ni sampai ke tahun hadapan. Okay? This business, kita melibatkan duit, orang punya duit. Okay? Melibatkan duit. Tapi ada orang kata dia akan melibatkan dia akan melibatkan ekonomi lah, apalah semua. Tapi pada saya, akhirnya bisnes ni melibatkan repo kita dengan orang. Okay? Melibatkan repo kita dengan orang, akan tetap ada orang yang akan beli takaful. Akan tetap ada orang yang perlukan takaful. Okay? Kalau betul cara jual kita, kalau betul cukup aktiviti kita, betul aktiviti kita yang kita dah buat, okay, insyaAllah kita akan dapat sale walau macam mana saya pun sekalipun. Cuma masalahnya, tu yang saya nak tanya, apa yang kita dah buat sebenarnya tahun ni? Okay, apa yang kita dah buat sepanjang tahun ni, dan kita tengok balik apa yang kita dah buat sepanjang November ni. Kita ada lagi 4 hari nak closing November, tapi berapa banyak production kita? Berapa banyak KMU punya production bulan ni? Okay? Dengan tolak tambahnya, berapa banyak? Okay? Siapa yang dah ada sale? Siapa yang dah ada 10,000? Siapa yang dah buat 10,000 yearly punya case yang boleh dapat commission 3,500? Siapa yang dah ada? Okay? Siapa yang dah buat 20,000 yang boleh dapat new business annually, boleh dapat 7,000 new income? Tak campur dengan renewal lagi apa semua. Alright? So, apa yang kita dah buat? Alright? Apa yang you all semua dah buat pada bulan ini, dan apa yang you all dah buat pada tahun ini. Kalau you tak berubah, benda ni akan berterusan sehingga ke tahun depan. Okay? Sehingga ke tahun hadapan. Alright? Dan kita juga hari ni, petang ni, malam ni lah, malam ni kita ada iBoss, mini iBoss dekat Imtiaz Aircon. Okay? So, berapa ramai orang yang you boleh bawa malam ni? Okay? Kita dah buka list. Okay? Kita dah buka list. Hanya ada 4 orang yang letak. Yang lain macam mana? Okay? Yang lain macam mana? Macam mana you nak teruskan bisnes you tahun depan? Okay? Macam mana you nak dapatkan projection new business yang besar tahun hadapan kalau you tak ada you punya recruitment? Okay? Macam mana kalau kita nak keluar daripada belenggu jadi agent ni, kita nak jadi kepada unit manager ataupun tidak-tidaknya assistant unit manager kalau kita tak buat recruitment hari ni? Right? Okay, so kita ada 1 hari lagi hari ni sampai ke petang, kita still boleh buat recruitment kita, kita boleh still boleh contact orang, kita still boleh buat sesuatu untuk ada candidate juga masuk dekat dalam iBoss. Okay, kita boleh buat benda ni dengan syarat kita fokus. Dengan syarat kita fokus. Tapi kalau kita tak fokus, kita buat ini je, kita buat ini je, kita buat itu dan ini, kan, kita tak fokus betul-betul, kita takkan dapat apa-apa. Okay, kita takkan dapat apa-apa. Result dia sama juga. Okay, result yang sama. So, pada hari ini, okay, kita ada start our training session untuk new agent. Kita ada 8 kelas dan hari ini adalah kelas pertama bersamaan dengan mini iBoss. Okay, so masih ada masa kalau untuk you nak masukkan you punya agent ataupun candidate dekat dalam malam ni. Okay. Dia cakap je dekat orang, dengar dulu, tengok macam mana dulu, apa yang patutnya, kalau rasa okey lepas tu boleh teruskan untuk next training. Kalau tak okey pun tak apa, nak stop pun tak ada masalah. Okay. Tapi hari ni kita bawa dulu, at least kita ada hope. At least kita ada hope, kita ada harapan untuk kita dapatkan satu orang agent pada hari ni. Okay. Jangan sampai satu masa, okay, sampai satu masa kita rasa stuck dengan diri kita dan kita down. Okay. Kita down. Tapi disebab apa kita down? Sebab benda-benda yang kita dah buat sebelum itu. Okay? Sebelum itu kita dah buat. So kalau masa hari ini masih belum down, kita kena buat sesuatu yang betul-betul bagus untuk kita make sure masa hadapan kita takkan ada rasa down. Okay? Kita takkan ada rasa down sebab kita hari ini kita dah buat satu benda yang betul untuk masa hadapan. Okay? Jangan sampai satu masa kita ada masalah, kita nak down, kita merajuk dengan diri kita, merajuk dengan leader, merajuk dengan industri dan sebagainya. Padahal pilihan untuk down tu kita sendiri yang buat sebab kita tak buat benda betul-betul, kita tak fokus 100%. Okay, so itu sajalah saya punya sharing pada pagi ini, setakat apa yang ada.
okey, dengan Sultan Nelson Mandela tadi, dan sedikit kekecewaan saya lah terhadap bulan November ni. Okey, saya memang betul-betul kecewa. Sekarang ni kalau orang tak ada kes tu kan, kalau siapa-siapa yang tak ada kes, you dah anggap perkara biasa lah. Okey, kalau kita kan sebulan kurang daripada 10,000, you dah rasa perkara biasa, you tak rasa apa-apa pun. Okey, tak rasa apa-apa pun. Alright, you tak rasa apa-apa pun. Terus terang saya cakap, jangan tipu lah you cakap you rasa kecewa ke apa, tak. Kan, you tak rasa apa-apa pun. Okey, kalau unit ni zero production sebulan pun, you tak akan rasa apa-apa. Okey, so itulah masalah dia. Itulah masalah yang kita hadapi. Itulah masalah yang you hadapi. Okay, you tak kisah apa jadi sekalipun. Okay, you tak nak step up dan you tak nak buat something. Okay, you tak nak buat something. Okay, bila kita tanya, ada. Oh ada. Sampai bila kita nak ada tapi benda tu tak ada pun sebenarnya. Right? Jangan tipu diri sendiri. Okay, nak tipu saya tak ada masalah. Okeynya. Okay, walaupun saya dah tahu dah macam mana cara untuk menipu itu. Okay, tapi jangan tipu diri sendiri. Okay, jangan tipu diri sendiri. Itu je. Alright, itu sahaja yang saya nak share. So kita akan teruskan kita punya meeting ni dengan kita bagi komitmen setiap seorang. Sekejap. Alright, so very quick punya komit setiap seorang. Okay, so saya start dengan Bella dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Target sampai Disember masih lagi sama lah. Saya untuk lahir tiger 120,000 and shortfall 70,000 lagi. 76,000 lah sebab bila ada ROP kan. ROP tu dah hantar, tak sure bila dia boleh sempat capture. Sama bulan ni atau bulan depan. Tapi dah hantar lah kan. So target minggu ni masih lagi 10,000. Sebenarnya nak buat 20,000 tapi takut tak mampu Tapi cubalah 10,000 sebab open banyak. Cuma nak kejar untuk masuk tu tak masuk lagi. Diorang keep delay nak ambil. Tapi bila akan stay follow up lah. And planning untuk minggu ni macam biasa follow up. Lepas tu bila ada 2 new appointment and ada lagi existing client lah untuk follow up. So yang new appointment tu mostly plan biasa je. Macam ada satu tu plan age goal, satu lagi tu medical card. Tapi medical card ni macam tak susah lah sebab plan budak kan agak mahal. Tapi pergi je lah sebab appointment, mana tahu dapat dah untuk hibah ke apalah. And planning untuk posting social media masih samalah pasal dah takaful, pasal claim klien Bella. Yang Bella perasan yang claim klien Bella tu ramai yang tanya. So apa-apa claim memang Bella yang lama ke, yang baru ke, yang tahun ni Bella post je lah percent. And recruitment juga. Recruitment untuk tahun ni dan untuk tahun depan lah. Lepas tu tips dia satu je Bella guna. Referral. Dia minta referral dekat client existing. Itu je lah. So Bella punya target sampai Disember. Nak tanya apa-apa tak? RM20,000 Sebenarnya RM10,000. RM20,000 tu dia macam cukup, dia macam open ada RM10,000. Tak sure boleh masuk tak minggu ni.
Tapi lagi 10 tu tak tahu nak cari di mana. Cubalah 20,000. Minggu lepas buat berapa banyak new approach? New call ke, approach ke, apa ke? Dalam 50 lah macam tu. Tapi Betul. yang feedback dia tak sebab banyak yang blast, lepas tu ada yang tanya kan. Yang tanya tu banyak yang macam belum sekarang lagi. Nanti I nak contact you balik. Mostly macam tu lah. Tapi yang macam balas yang bila kita kasih quotation tu dia senyap. Tak, itu yang blast, yang approach betul-betul approach untuk get the appointment. Yang blast tu itu untuk kita cari kontak. Tapi blast ada juga yang balas. Cuma kalau yang betul-betul approach tu mesti dalam 20 macam tu kot. Yang lain tu semua blast. Tu pun feedback tak okey sangat lah. Feedback dia minta quotation, lepas tu bila dah tengok saya nantilah saya contact balik. Mesti macam tu lah. Plan medical satu lagi bila dapat dia tanya plan hibah, lepas tu dia cakap plan yang dia dapat daripada company lain 150,000 RM30. So macam kita dah kalah lah dengan harga macam tu kan. So bila banyak kalah dengan macam tu, benda macam tu. Kalau medical card pun mahal lagi kita. Kita back to basic. Kita tak boleh cerita benda tu dekat dalam WhatsApp, dekat dalam call. Kita tak boleh cerita produk. Memang jumpa. Kalau jumpa sepatutnya kita tak boleh kalah pun dengan orang lain. Kita kena buat macam tu. Kita kena tanamkan kalau kita jumpa kita tak boleh kalah dengan siapa-siapa pun. Itu je yang kita nak kena buat. Lepas tu back to basic. Cukup tak kita punya 7 kali punya closing ke, apa ke, kita punya presentation step dapat tak titik persamaan dulu mula-mula. Lepas tu kita ada bagi create dia problem tak? Yeah. Back to basic. Ramai orang, ni bukan bela lah, ni semua orang tak buat pun benda-benda ni semua. Tu je yang saya nak cakap. Sebab tu saya tanya. Berapa banyak approach, berapa banyak buat call kan? Semua orang ni bukan bela je. Okay. Berapa banyak kita dapat referral, berapa banyak kita call referral, berapa banyak kita dapat new contact, berapa banyak kita call kan? Dan memang betul-betul kita call untuk get the appointment dan selepas tu kita present ikut step. Okay. Benda ni back to basic Right. Benda ni memang back to basic. Kalau kita tak buat benda tu, kalau kita tak buat dengan cara yang betul, kita memang takkan dapat result. Sebab kita buat sambil lewa. Right. Kalau kita pergi jumpa, dah dapat jumpa, kita mesti make sure kita mesti takkan kalah dengan dia dan dengan mana-mana produk. Okay. Jangan kalahkan disebabkan harga. Kalau harga kita tak boleh nak buat apa pun. Contohlah Bella cakap tadi pasal harga, kita tak boleh nak buat apa pun. Tapi betul tak kita create problem yang betul untuk dia dan kita bagi solution yang terbaik untuk dia. Itu je dia punya putaran kita nak dapatkan kes tak dapatkan kes ni. Okay, next Hafiza. Hafiza ada ke? Kita go for Abang Sah. Sorry, ada. Bagi sorry. Nak teruskan dengan ni ya? Apa? Saya dulu ke? Ya, Hafiza dulu. Okay, sorry ya. Okay, untuk target sampai Disember still lagi 150,000 lah, shortfall masih sama. Untuk target minggu ni saya pun tak tahu sebab tak boleh sampai, sebab selalu saya letak seminggu hari tu 12K kan. Mungkin setengah pada tu 6K kot.
Dan memang dalam 2-3 minggu ni memang tak banyak ni lah, tak banyak fokus untuk buat appointment sebenarnya. Lepas tu adalah satu saya nak jumpa sepupu untuk ni lah. Tapi hari tu call nak jumpa, lepas tu bila jumpa bawa apa, kira macam kita takkan boleh fokus kalau kita pergi rumah bawa semua sekali dengan semua lah anak-anak sekali kan, payah jugalah. So memang lepas ni nak kena buat dengan one to one session lah dengan dia, sebab hari tu call, lepas tu bila kita nak jumpa macam boleh, tapi memang kena one to one session. Saya tak boleh pergi rumah dia sekali bawa dengan anak-anak, memang tak boleh. So itulah. Lepas tu untuk posting social media tu saya dengan ni lah, dengan Ami dah buat. Ni lah macam mula dengan TikTok. Saya punya ni lah, saya punya ni lah atas nama saya sendiri lah. So itulah baru start lah minggu lepas. Dia tak masuk, dia demam. Saya pun semua anak-anak pun demam. Ami demam teruk ke? Dia ni semua anak-anak kat saya. Dia semalam ke start. Tak boleh nak masuk. Tak larat dah. Drop collapse lah. Okay, so itu hari sebenarnya saya dah cakap personal dengan Ami lah benda ni. Tapi ni saya nak cakap dekat semua orang. Bukan dekat Fiza je, saya nak cakap dekat semua orang juga. Kita sakit, anak kita sakit, family kita sakit, siapa-siapa sakit, kita tak boleh control lah. Okay, kita tak boleh control. Dan saya dah cakap dah dengan Ami hari tu, personal. Tapi apa yang kita boleh control lah, masa kita tak sakit, okay, sebelum kita sakit tu, kita dah buat all out. Kita dah buat all out untuk dapatkan kes dengan awal. Contohnya kalau bulan ni hujung bulan dah sakit. Tapi kalau kita dah all out ke awal bulan, hari tu kita dah buat gila-gila, kan? So kita dah boleh katakan kita selamat dah sekarang. Terus terang saya cakap, kita sakit ke, siapa-siapa sakit yang terdekat dengan kita, itu kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol. Bukannya saya nak cakap, kau sakit sekarang, mana boleh kau sakit hujung bulan. Tak, kita tak boleh cakap benda tu. Kita tak boleh kontrol benda tu. Tapi apa yang kita boleh kontrol, semua sekali ini saya cakap kat semua. Okay? Apa yang kita tak boleh kontrol, apa yang kita boleh kontrol ialah masa kita tak sakit, kita buat our best. Itu je. Okay? Kita buat our best. Dia biasa kan. Kalau dah sakit ini demam ni apa semua, okey lah, sakit biasa lah. Itu normal kan. Kalau kita tengok orang dah terlantar sakit, maksudnya sakit dia teruk. Kan? Kita ke sendiri, diri kita sendiri sakit teruk, terlantar, perlu masuk hospital. Kan? Pada masa tu ada fikir, aduh itu hari kalau lah aku buat betul-betul kerja sikit. Kalau lah aku follow up dia ni kan. Aku terlupa nak follow up dia ni. Hari ni baru teringat. Dia akan jadi macam tu. So tolong, please, okay, masa tengah sihat, okay, masa tengah sihat, tak ada orang sakit yang terdekat dengan kita, kita ambil betul-betul. Buat betul-betul. Tapi kalau orang dah sakit, kita tak boleh nak elak langsung. Bukan kita punya kontrol benda tu. Bukan kita punya kontrol. Orang kata tiba-tiba nak siapa ahli family terdekat nak kena masuk hospital, sakit ke apa, kita tak boleh kontrol benda tu. Okay. So sementara belum tu, okay, sihat sebelum sakit. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit. So buat yang terbaik. Okay. So Fiza, berapa 6,000 lah tadi 6,000. Okay, so next masa InsyaAllah. Ayah? masa. Okay, Assalamualaikum. Target sampai Disember mesti lagi 120,000. Shortfall untuk target 66,000. Target untuk minggu ni 15 ke 20,000 lah, insyaAllah.
plan aktiviti minggu ni still lagi sama. InsyaAllah kalau belah malam tu mungkin sejam kami akan ambil masa untuk buka bus lah dekat depan Maybank. Planning posting media sosial ni memang on off jugalah buat dalam 30 tu insyaAllah adalah. Tips kami ada macam semalam kami ada collaboration dengan pihak sekolah pastilah. Kalau macam diorang ada macam aktiviti, diorang akan invite kita untuk buat macam boost lah. Sebab macam semalam kita orang ada terlalu redah lah sebab diorang ada buat aktiviti sukan untuk dia punya bahagian daerah Gombak. So diorang akan offer lagi lah kalau ada macam aktiviti, nanti diorang akan bagi tahu kita untuk kita maintain buka bus lah. Dia punya bayar pun rasa tak mahal lah, kira okey. So nanti kita akan try lah. Sebab tengok crowd dia memang, yelah kalau pasti ni anak-anak kan. So banyak ibu bapa dengan family lah datang. So kat situ kita boleh nampak dia punya crowd tu kira alhamdulillah lah, tidak ada feedback apa. Itu je. Okay, Abang Zawai dari sini aktiviti banyak je buat. Tapi saya tak tahu. Saya tak tahu lah sebab aktiviti tak buat depan saya. Saya tak tahu how fokus masa ketika beraktiviti. Okay, how fokus saya tak tahu. Alright, so saya harap nak buat aktiviti bagus. Dia satu benda dah, satu part dah okey dah. Aktiviti tu bagus. Tapi the second part kita kena tengok how fokus. Kalau kita buat sejam, adakah betul-betul sejam tu kita buat betul-betul ataupun kita sambil borak-borak, sambil gosip-gosip lepas tu buat. Itu je. Itu yang saya tak tahu. Saya cakap ni pun sebab saya tak tahu. Okay? Kalau betul-betul fokus, alhamdulillah lah. Tapi kalau ada, itu yang perlu diperbaiki dan sama juga yang lain-lain. Kalau nak buat aktiviti, betul-betul fokus. Right. Next bro. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. So target sama macam itu, still lagi 200 shortfall dalam 1 lebih lah. So kalau ikutkan daripada bulan ni masih belum ada apa-apa submission lagi. Okey, follow up pun banyak yang tak jadilah jujur, yang mana ni. Yang maknanya yang saya boleh tangkakan dapat memang tak dapat jadi saya, tapi still lagi saya lagi masih cari lagi mana yang okey lah. Okay. Cuma minggu ni saya ada 5 new appointment, 1 pula. Total semua 6 lah. Cuma hope so ada orang kata ada perubahan lah minggu ni. Okey, target untuk minggu ni saya tetap sama lagi dalam 20k. InsyaAllah. Itu saja. New prospect yang 5 tu memang first time jumpa betul-betul? Ini memang first time. Tak, 5 tu tu dah pernah jumpa. Dah lama dah. Tapi kiranya mana lama sangat lah. Mungkin dia ingat lagi. Tapi kiranya new ke lah. Tak pernah present dulu lah. Satu je lah. Yang 4 tu memang new lagi. 2 owner business. 1 tu nak jumpa doktor. 1 lagi tu dia pernah set ada politician saya salah satu gitu. Cuma referral ke apa? Yang pernah set politician tu referral. 3 lagi tu new. Satu follow up tu saya dapat minggu lepas. Calling lah semua. Yang baru 5 lah. Satu follow up 1 6. Total 6. Right, Udin. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Alright, so target sampai Disember saya masih mensasarkan 120,000 dan shortfall lebih kurang dalam shortfall dalam 85,000 lah anggaran. Okay, so target minggu ni saya cuba untuk buat 15,000 walaupun sebenarnya every week saya kena buat 17,000 untuk
capai 85,000 lah sampai end of December. So tapi minggu ni saya cuba untuk buat 15,000 and then akan buat lagi untuk baki dia lebih kepada bulan depan lah. Okay, so planning aktiviti minggu ni saya try balik, saya nak contact balik untuk appointment yang sepatutnya last week, kebanyakannya cancel, saya nak jumpa dan tarik pada minggu ni lah. And then nak buat lebih lagi untuk call-call, kontak-kontak yang lepas dan kontak yang baru pun ada. And then untuk planning posting, so this week posting saya nak fokuskan untuk recruitment je lah. Itu saja. Okey, cuba berapa target minggu ni? 15. Okey, cuba senaraikan satu benda yang patut kau buat selama ni tapi kau tak buat. Terlupa nak buat. Terlupa ada. Saya nak semua orang pun fikir benda yang sama. Apa benda yang Rasanya- lama ni tak buat, kita rasa benda tu patut buat tapi kita tak buat. Yang saya perasan sebelum ni saya kurang follow up lah. Bukan kurang lah, kadang kena follow up, kita follow up, lepas tu nak kena follow up balik tu terlupa lah. Alright. So, minggu ni kena start follow up balik lah. So, saya nak cakap dekat semua orang. Cuba kita fikir, sebelum saya tutup meeting ni, bateri saya pun dah low dah ni. Okay. Sebelum kita habis meeting ni, cuba berfikir apakah benda yang betul-betul patut kita buat. Okay. Selama ni, kita tahu kita patut buat benda tu, tapi kita tak buat. Alright. For example, kita tahu kita patut call 30 orang sehari. Minimum. Kita tak buat. Okey, itu contoh. Kita tahu kita perlu buat 3 presentation sehari. Minimum 3 presentation. Tapi kita tak buat. So, macam mana kita nak dapat juga 3 presentation sehari? So, kita kena fight benda tu. Okey? Kita dah tahu dah. Kita kena buat benda tu. Tapi kita tak buat. So, minggu ni kita kena start buat. Okey? Kita dah tahu dah kita kena buat marketing dekat social media dan sebagainya macam mana. Tapi kita tak buat. Okay? Tapi kita tak buat. So, minggu ni kita kena start buat. Alright. Sebab kalau minggu ni kita tak buat benda-benda ni semua, bukan kata November je hancur, Disember pun hancur. Okay? Disember pun hancur. Terus terang saya cakap. Alright. So, saya tak nak benda tu berlaku. So, saya just mengingatkan saja. Saya hanya mengingatkan saya tak boleh nak paksa dan saya tak boleh nak tengok you all 24 jam apa yang you buat. Saya tak boleh nak buat benda tu. Apa yang saya boleh buat ialah saya boleh ingatkan, saya boleh cakap dan kadang-kadang saya tulis dekat dalam group. Itu je yang saya boleh buat. Selebihnya, you are free untuk buat apa saja. Okay? You are free untuk buat apa saja. Yang saya boleh buat ialah hanya sekadar ingatkan. Ya, sebelum saya ingatkan, saya boleh ajar apa benda yang nak kena buat. Okay. Tapi yang ada dalam ni, kecuali kita tolak Hafizah lah, Hafizah ni masih baru. Yang lain, apa benda lagi yang tak tahu nak buat? Apa benda lagi yang tak tahu nak buat? Semua dah tahu nak buat dah. Okay. Alright. Semua dah diajar. Cumanya sekarang, okay, you buat otak je. Itu je. Okay. This business is based on trust. Okay. Saya trust you all pun kena trust saya kan. Sama-sama kita trust. Tapi macam mana apa yang you buat dekat luar, saya tak tahu. Tapi daripada result, kita dah boleh agak. Alright. So saya trust you all semua. So you kena kembalikan kepercayaan. Sama juga dengan you trust kat saya kena kembalikan kepercayaan. Saya kena buat hari Isnin, saya buat hari Isnin. Saya spend 3 hari baca kisah pasal Nelson Mandela sahaja. Okay. You hanya perlu datang pagi 8.30, klik link, masuk dan standby apa nak cakap untuk target. That's all. Okay. Saya spend 3 hari, bukanlah 3 hari full. Tapi adalah beberapa jam. Saya ingat mungkin kalau kita membaikkan jam, I spend around 5 hours kot
untuk dapatkan kisah untuk summary kisah Nelson Mandela. Selama 3 hari pembacaan. Dengar TikTok, apa semua, dengar YouTube. Right? Saya balas kepercayaan. You trust me as a leader, saya balas kepercayaan itu. Saya cuba buat yang terbaik. Okay? Malam ni saya cuba buat yang terbaik. Okay? Saya spend dah 2 hari dah, Sabtu Ahad, untuk tengok slide untuk malam ni. This is all new slide for me. Okay? Alright. Saya ambil masa tu semua, Sabtu dan Ahad, untuk tengok slide. Dan malam ni kita akan present. Tapi kalau you tak bawa you punya candidate, kan, dia tak bawa makna apa-apa pun sebenarnya untuk you. Okay, untuk you. Right. Okay. You trust kat saya boleh balas kepercayaan. Tapi saya trust kat you, adakah you boleh balas kepercayaan tu dengan cara buat aktiviti yang betul dan dapatkan result. Right. Tu je. This business is based on trust. You tak tahu apa saya buat dekat luar, saya pun tak tahu apa you buat dekat luar. Tak tahu. Kalau you cakap minggu lepas you pergi 20 appointment pun, saya pun tak boleh nafikan benda tu. Saya pun tak tahu. Okay. Right. Kalau saya cakap minggu lepas saya buat recruitment 30 recruitment dekat you all pun, you pun tak tahu saya cakap betul ke tak. Okay. Okay. Tapi itulah proses dia. Kita dah based on trust, this business based on trust, so kita trust each other, but kita kembalikan kepercayaan tu. Okay. Saya dah ajar dah apa yang sepatutnya saya ajar. Setakat aktiviti tu, last 2 weeks kita dah buat revision dah pasal aktiviti 7 saya cycle, macam mana 7 step approaching, 7 step of presentation. Kita baru je buat revision 2 minggu lepas, kan, dekat hari Wojan, hari Jumaat, betul kan? Okay. So kita dah buat revision dah pun, saya dah terangkan lagi sekali dah pun, ada orang yang lupa dah pun semua benda, kan, kena buka nota baru nak ingat, kan. Okay. Benda tu tak bermain dekat jari you, tak bermain di bibir you pun. Okay. So kalau you tak buat dengan cara yang betul, you akan lost. Alright, you akan lost. Alright, good luck untuk semua. Okay, saya harapkan ada sesuatu yang baik untuk 4 hari terakhir ni. Okay, saya tak tahu nak cakap macam mana lagi pasal target ni. Memang saya tak tahu nak cakap apa. Okay, kita punya result sangat-sangat teruk. Okay, in fact ada negatif masa, saya tak tahu lah. Kita dah positif balik ke belum. Okay, banyak kes datang daripada budak-budak baru. Okay, budak baru yang saya tak masukkan pun dalam grup. Alright. Okay, so saya harap yang hadir hari ni semua akan ada kes. Okay, akan ada kes minggu ni, bukan sekadar kes tapi ada kes yang banyak dan ada ANC yang besar. Okay, saya tak kisah ANC tu kes kecil, tapi kalau kes kecil you kena buat banyak kes. Alright, so itu sajalah untuk saya pada malam ni. Ada apa-apa soalan nak sebelum saya tutup? Ataupun ada apa-apa nak cakap ke? Okay, tak ada So kita hari ni malam ni kita ada iBoss, mini iBoss di Imtiaz Zilpon. Dan lagi saya akan bagi location dia. Saya harap semua akan hadir. You ada kandidat ke, you tak ada kandidat ke, you kena hadir. Alright. Lepas tu hari Rabu ni kita ada majlis kesyukuran dekat HQ. Ada 6 orang tak nama 6 orang. So kita dah tutup lah pun untuk bagi nama tu malam. Alright. So notebook dah sampai dekat office. So siapa nak ambil kena mesej saya dulu, cakap kat saya nak ambil pukul apa, so saya kena ada bagi ambil dengan saya. Right. Yang lain-lain tak ada. Saya rasa itu saja. Okey, sekian, terima kasih semua. Good luck untuk minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Fiza 10.30 nanti saya bagi link. Okey, waalaikumsalam. Salam. Salam bos. Kat